Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma tammim bil khair. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak dan juga barisan EJK Surau, dan yang dikasihi lagi, disayangi tuan-tuan, puan-puan, ayah bonda, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan nikmat yang berterusan kepada kita semua, dan juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita, memberi kesihatan yang baik dan juga melapangkan masa kita pada malam ini. Insya-Allah dapatlah sama-sama kita mengambil istifadah ataupun pengajaran daripada kitab hadis 40 ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dan juga dapat kita sharingkan kepada orang lain, insya-Allah. Baik, wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Al-haditsus tasi', hadis yang ke-9. Muka surat apa tu? Ha? Yang Jawi muka surat 165. Yang Rumi 166. Beza sikit je. Hadis yang ke-9 ini berbunyi an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, terjemahannya daripada Abu Hurairah, nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi At-Tamimi Al-Yamani radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku tegahkan kamu daripadanya maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya barang yang kamu kuasa. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh kerana banyak segala pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, kita tengok syarah dia. Jadi kita belajar hadis ni cantik ya, kerana apa? Kerana ada syarah dia. Siapa dia syarah? Tak, bukan Ustaz Hafiz yang syarah ni. Ini adalah ulama yang mensyarahkan, yang menghuraikan daripada intipati hadis yang ke-9 ini, apa yang nak Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan berkaitan dengan
Apa yang Nabi tegah kita perlu jauhkan, dan juga apa yang Nabi perintahkan kita kena buat. Baik, kita tengok syarahnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi At-Tamimi Al-Yamani. Dia orang Yaman. Jadi Abu Hurairah ni walaupun tak disebut sini Al-Yamani, tapi dia ni asalnya orang Yaman. Tapi bila mana kita dengar Yaman ni tuan-tuan, antara negeri yang Nabi doakan. Yang Nabi doakan adalah Yaman. Dan juga Syria. Dan kita tengok keberkatan, sedikit information kepada tuan-tuan. Keberkatan bumi Yaman ini khususnya di Tarim, di Hadraul Maut. Air dia tak pernah putus. Air dia tak pernah putus. Itu keberkatan. Dan seorang saintis pergi ke tempat tersebut, walaupun atas kita tengok kemarau, bila dibuat kajian, di dalam bumi Tarim ni penuh dengan air. Allahu Rabbi. Itulah keberkatan negeri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Penuh dengan air dan tak pernah putus air. Kita pernah putus juga. Tak. Lepas buat langak satu, buat langak dua. Tak. Padahal kita tempat ataupun bumi yang ditimpa hujan, boleh terputus air. Tapi di sana keberkatan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah putus air. Dan saintis dia memberi pula kata apa, taukid, menguatkan sesuatu perkara itu dengan cara dia buat kajian di situ. Rupa-rupanya di dalam bumi Yaman ni penuh dengan air. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawasanya, kalau kita tengok di Tarim, di Hadraul Maut, kita bila mana bunyi Tarim, Hadraul Maut, nasi Arab. Nasi Arab. Madu Yaman lah, madu Yaman. Tapi sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di sana ni penuh dengan keberkatan. Di Tarim lah khususnya, bukan di Soraan. Di Soraan ni dia tempat ibu negeri. Di belah-belah perkampungan lah. Kalau kita kat di Tarim, di Hadraul Maut ni, nak jumpa wanita buka aurat tak ada. Semua berkelubung habis, macam umpama bungkus badan. Dan di sana dah 1001 lah tempat awliya illah. Dan kita tengok peristiwa Uwais Al-Qarni, orang mana? Yaman. Yaman. Orang Yaman tuan-tuan. Jadi orang Yaman ni kalau kita tengok dia Hadraul Maut, dan juga Habib Umar yang datang minggu lepas, 2 minggu lepas tuan-tuan, itu Ahlul Bait. Ahlul Bait. Mereka ada sanad. Tak. Kita kalau kita titih keturunan kita, ayah kita, tok kita, nyai kita, nyok kita, macam tak ingat lah. Tak ada dah. Tapi mereka ada sanad. Sanad iaitu rantaian. Sanad keturunan mereka ni sampai kepada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibukukan, ditulis. Kalau di Malaysia ni pemegang sanad keturunan iaitu Sayyid Fadil yang berada di Terengganu. Dialah yang di Malaysia ni mana-mana keturunan Rasulullah dia sambung, dia tulis. Tak. Bila beranak seorang dia tulis. Seluruh Malaysia. Jadi dialah pemegang sanad. Jadi tujuannya apa? Tujuannya tuan-tuan, pertama sekali sahih, itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang tak boleh nak dakwa-dakwi lah. Anak keturunan Sayyid. Tak. Daripada mana ni? Al-Idrus kah? Dia boleh cek. Betul ataupun tidak. Pasal banyak dah penipuan yang berlaku sebelum ni, yang mengaku jadi Sayyid, yang berlaku jadi Ahlul Bait. Bila disemok-semok, rupa-rupanya penipu. Penipu, dajjal, pembohong. Jadi dia boleh jaga sanad itu dengan cara dia boleh jaga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tak boleh tipu. Orang tak boleh tipu. Dan bila mana kita membicarakan tentang seseorang daripada Ahlul Bait, kita kena jaga mulut kita. Kita kena jaga mulut. Jangan celupa. Jangan celupa. Kerana itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan celupa tuan-tuan.
Baik, balik pada kitab. Ia sendiri telah menerangkan bahawa di masa jahiliyah namanya ialah Abdul Syams, iaitu hamba matahari. Abu Hurairah ni, nama dia sebelum nama Islam, nama Abdul Rahman ni, Nabi bagi nama. Tak. Lakab dia, gelaran dia Abu Hurairah. Nanti dia akan cerita nanti. Kenapa digelarkan sebagai bapa kucing. Tak. Kita ambil secara asasnya dulu, nama dia sebelum Islam adalah hamba matahari. Abdul Syamsi ni hamba matahari. Setelah memeluk Islam ditukar dengan Abdul Rahman, hamba kepada Allah yang bersifat dengan sifat pemurah. Abu Hurairah ni dipanggil lakab, gelaran. Kunyah. Dalam keterangannya menyatakan bahawa aku pernah memelihara kambing dan mempunyai seekor kucing hurrah, betina, yang masih kecil, yang selalu aku bersenda-senda dengannya. Jadi ceritanya Abu Hurairah cerita dia ni suka memelihara kambing dan juga dia ada seekor kucing betina. Dan pet dia panggil pet. Jadi kucing ni menjadi tempat dia bermain lah, bergurau senda. Kita kalau kat kita ni, dulu zaman Rasulullah, Abu Hurairah dijaga betul kucing. Dia tak pergi berak rumah sebelah. Dia tak pergi kencing rumah sebelah. Tak betul tak? Macam ada pengalaman je. Jadi Abu Hurairah dijaga betul-betul. Dan kucing yang dijaga ni, dia tidak menyakiti jiran. Itu yang jadi sunnah, itu yang jadi sunnah sahabat, itu yang dapat pahala. Jadi bila kita bincang masalah anjing ataupun masalah kucing liar ni, dia adalah masalah global yang sukar untuk diselesaikan, khususnya di Malaysia ni. Pergi ke Taman Datuk Neman, taman ayah anak tinggal, masalah tu juga. Pergi ke taman mana-mana pun masalah yang sama yang tak boleh nak diselesaikan. Marah ni kalau dengar kepada pencinta haiwan ni, marah ni ke Ustaz Hafiz ni. Bukan tak boleh bela, boleh bela, tapi kena jaga. Kena jaga. Selalu anak buat satu perbandingan. Kita bela kucing ni bagus, dapat pahala. Dapat secupak pahala. Tapi dengan kucing tu, kalau kita tak jaga, dia pergi kencing rumah sebelah, rumah jiran kita, rumah sahabat kita, dia pergi berak rumah sahabat kita, rumah jiran kita, kita dapat dosa segantang. Berbaloi ataupun tidak? Dengan pahala kita dapat secupak tu, dengan dosa yang kita dapat segantang. Tak berbaloi tuan-tuan, tak berbaloi. Jadi kalau kita betul-betul nak jadi ikut sunnah sahabat, bela kucing, kita kena jaga betul-betul lah. Kena jaga betul-betul. Hatta bulu dia sekalipun, kita kena berhati-hati. Kalaulah jiran kita umpamanya dia jemuran di luar, kita bela dekat sebelah, walaupun kita pakai pasir yang maha najis, dia tidak berbau, tetapi bulu tu dia beri bertembangan, lekat pada baju ataupun pada kain. Bulu kucing ni tuan-tuan, ikut mazhab Syafi'i, masa bulu tidak bercerai daripada kucing itu, dia tak najis. Tapi bila dia bercerai daripada badan kucing dalam kuantiti yang banyak mengikut uruf, kena pada badan kita, kena pada baju kita, dia menjadi najis. Kalau kita sembahyang, kita menanggung najis, maka sembahyang tidak sah. Kalau banyak, kalau selah dua tak ada masalah. Itu kita kena hati-hatilah, kena hati-hati. Ini orang yang ada bela kucing kat rumah lah. Kucing duduk main, duduk gelepar, duduk tidur atas cushion, atas sofa, tiba-tiba dia pepak pergi duduk dah. Lekatlah bulu tu di baju Melayu dia, kain dia dalam kuantiti yang banyak mengikut uruf. Maka dia jadi najis kalau kita bawa sembahyang. Jadi kena hati-hati. Jadi nak bela kena ada ilmu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kat mana tadi? Okey. Kerana ini aku dinamakan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sebab aku ni suka pada kucing, disebab itulah aku digelarkan oleh Rasulullah
Abu Hurairah, bapa kucing betina. Dan ada riwayat yang menerangkan bahawa yang mula-mula menamakan dia Abu Hurairah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia suka. Dan gelaran ini dia tidak menjadi satu penghinaan kepada sahabat. Tak ada masalah, boleh. Bahkan dia suka. Dia suka. Mana pencinta haiwan lah ni. Abu Hurairah ni pencinta haiwan lah. Abu ni bapa dia tak ada lah. Dialah pencinta kucing. Dikala baginda melihat anak kucing itu bergantung pada lengan bajunya. Nak kata dia ni suka sangat pada kucing ni, tak. Dia pakai baju, lengan dia ni besar. Dia boleh bawa masuk anak kucing tadi dalam jubah dia. Bila mana Nabi tengok, oish, Abdul Rahman ni memang suka betul pada kucing ni. Maka digelar sebagai bapa kucing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bertanya, apakah ini kucing? Demikian jawapannya daripada Abdul Rahman ataupun Abu Hurairah. Kemudian Nabi terus memanggilnya Abu Hurairah. Lekatlah sampai ke hari ini. Abu Hurairah pernah bertugas sebagai ketua kota Madinah selama 3 kali. Dan ia adalah seorang yang banyak mengucap tasbih kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 12,000 tasbih. Dia tak akan tidur. Dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi sebut, dalam kitab Tuhfatul Huffaz, berkaitan dengan riwayat Abu Hurairah ni, dia tidak akan tidur selagi mana tidak habis 12,000 tasbih. Oi. Mana orang yang jaga zikir? Orang jaga zikir. Kita tu imam zikir sekejap lah. 3 subhanallah cabut lagi. Alhamdulillah cabut lagi. Allah Akbar cabut lagi. Oh, lamanya tu imam lagi. Subhanallah, subhanallah. Oh, lama tu imam zikir. Dah, sahabat zikir ni siapa? Tasbih subhanallah 12,000 kali satu hari dan tidak akan tidur selagi mana tidak selesai zikir tersebut. Bid'ah. Sahabat buat bid'ah. Nabi tak ajar suruh baca 12 ni. Ini kita kena faham ni. Sebab tu kita kena faham mana yang dikatakan bid'ah, mana yang dikatakan tidak bid'ah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ni ada 2. Mahmudatun wa mazmumatun. Bid'ah yang terpuji yang pertama, yang kedua bid'ah yang tercela. Ada bid'ah benda yang baru, ni benda baru ni. Nabi tak ajar suruh baca 12,000 ni. Tiba-tiba dia baca. Dan dalam riwayat lain, dalam kitab Tuhfatul Huffaz disebut, Imam Az-Zahabi sebut, Abu Hurairah ni dia istighfar sebanyak 12,000. Wazalika disebut wazalika ala qadri zambi. Allahu Rabbi. Sahabat ni tuan-tuan. Dia kata, seperti mana aku istighfar 12,000 kali sehari ni, seumpama dosa aku tu banyak 12,000. Ini adalah kalam apa? Kalam tasawuf. Kalam, orang kata apa? Kalam dipanggil apa? Seorang yang tawadhu', merendah diri. Bukan kata Abu Hurairah ni banyak dosa, tidak. Tak boleh kita kata kepada sahabat begitu. Tak. Tapi kalam dia, perkataan dia itu melambangkan dia ni orang yang sufi. Kalau kita kan orang sufi lah ni lah, orang yang tawadhu', orang yang merendah diri. Walhal dia tidak ada dosa, tapi dia merasai diri dia ni banyak dosa. Kita pun kena begitu tuan-tuan. Kita jangan pula kita rasa, aku ni tak ada dosa ni hari ni. Tak. Aku tak berzina, tak minum arak, tak ambil hak orang, tak mencuri, tak merokok. Tak kata ke orang. Kita rasa aku ni tak ada dosa. Sahabat sebesar Abu Hurairah ni pun dia merasai dia ni banyak dosa sehingga istighfar sebanyak 12,000 kali satu hari. Tuan-tuan boleh buka kitab tersebut. Nabi ajar ke? Tak. Nabi sendiri pun 100 kali. Ada satu riwayat 80, ada satu riwayat lagi 100 kali. Tapi Abu Hurairah sampai 12,000. Sudah. Dia buat bid'ah mahmudah. Bid'ah yang terpuji. Ini yang kita kena faham. Hey everybody, how you doing? It's Ini buat mengaji sikit. Orang suruh mengatik la ilaha illallah tak mau mengatik. Buat kunduri arwah tak mau. Baca Yasin malam Jumaat tak mau. Tak.
Sebab dia tak faham sebenarnya, dia tak faham. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Kalau jumpa masalah tu kita akan cerita berkaitan dengan perkara tersebut. Okey, baik. Kita terus kepada kitab ni. Di antara keistimewaannya ialah kelebihan kedudukannya dalam meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Hal ini disebabkan terlampau rapat hubungannya dengan baginda Nabi menurut keterangan yang sah bahawa bilangan hadis yang ia riwayatkan ada sebanyak 5,394 hadis. Sejumlah 300 hadis dipersetujui bersama oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dipanggil muttafaqun alaih. Disetujui oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Manakala sebanyak 418 hadis pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahaja. Imam Syafi'i berkata bahawa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafaz hadis. Dan memang betul. Bila mana kita buka kitab-kitab menceritakan riwayat Abu Hurairah ni antara sahabat yang paling banyak menghafaz dan juga meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. Satu riwayat mengatakan 59 Hijrah. Radhiyallahu anhu. Today I want to talk to you about the PPA 500BT. This is a portable sound system from Behringer. It's lightweight and easy. Baik, kita tengok nilaiannya. Hadis ini walaupun tidak panjang tetapi cukuplah untuk memberi suatu kesimpulan yang amat bernilai sekali dalam hubungannya dengan pengertian agama. Iaitu apa dia? Menjauhi larangan Rasul serta mematuhi suruhannya Rasul, dan ini adalah perkara yang menjadi hakikat dalam pengajaran agama. Okay, baik. Apa yang dimaksudkan dengan perkara yang dilarang? Okay, kita akan bincangkan. Perkara larangan dan suruhan Rasul. Kita tengok. Yang pertama, menurut apa yang ditegah dan yang diperintahkan Rasul. Hadis tersebut menyatakan secara tegas bahawa Rasulullah pernah bersabda, iaitu apa yang aku tegahkan kamu daripadanya maka hendaklah kamu menjauhinya. Ini bererti bahawa segala yang dilarang Rasul iaitu segala yang haram. Nampak? Apa yang ditegah Rasul adalah perkara yang haram, bukan perkara yang Nabi tak buat. Bukan perkara yang Nabi tak buat. Dalam ayat surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Dan apa-apa yang didatangkan kepada kamu daripada Rasul, fakhuzuh, kamu kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang ditegahkan kepada kamu daripada Rasul, fantahu, kamu kena jauhkan diri kamu daripada perkara tersebut. Baik. Ayat yang saya baca tadi, saya nak relate dengan hadis ini, iaitu perkara yang dilarang. Tahu? Wa ma nahaitukum. Naha ni perkara yang dilarang. Apakah perkara yang dilarang? Disebut di sini segala yang haram. Yang makruh tidak masuk dalam larangan. Tengok footnote dia. Yang makruh tidak masuk dalam larangan. Jadi yang wajib kita tinggalkan adalah perkara yang dilarang, bukan perkara yang ditinggalkan, ataupun bukan perkara yang tidak dibuat oleh Nabi. Apa dia perkara yang tidak dibuat oleh Nabi? Baca Yasin malam Jumaat secara berjemaah. Tak. Baca Yasin, Nabi baca. Tak, betul. Kita letak program tu malam Jumaat. Dan kita baca pula, Nabi SAW baca sendirian, kita baca berjemaah. Nabi tak buat. Masuk dalam ayat ni? Tak masuk. Tak masuk. Pasal baca Yasin tu bukan perkara yang dilarang. Baca juga tempat kita ni, dan banyak tempat Masjid Al-Qudus, surau Baitur Rahman. Lepas salat Isyak, dia baca surah Al-Mulk. Dalam hadis sebut surah Al-Mulk ni memang Nabi suruh baca lepas Isyak sehinggalah waktu dia sebelum tidur. Nabi tentu tak? Tak. Nabi tentu secara umum lepas Isyak sehinggalah nak tidur. Paling-paling tidak. Jadi kita nak buat air sebelum tidur ni tak
takut kita ni tertidur. Jadi kita programkan bacaan tadi secara berjemaah di surau selepas waktu Isyak kita buat. Adakah dibuat oleh Nabi? Tak dibuat. Tapi masuk ke dalam ayat ni? Tak masuk. Tak. Apa yang dilarang adalah perkara yang diharamkan. Al-halalu bayyinun. Kita baca dah sebelum ni. Al-haramu bayyinun. Perkara halal jelas. Perkara haram jelas juga. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah wajib kita meninggalkan perkara yang dilarang di sisi syarak. Dari segala macam rupa maksiat dan kejahatan. Adakah baca Yasin malam Jumaat itu kejahatan ataupun maksiat? Tidak. Adakah baca surah Al-Mulk selepas Isyak secara berjemaah itu adalah maksiat? Tidak. Tidak. Kita programkan sahaja selepas waktu Isyak. Tak ada masalah. Dia masuk di bawah perbincangan bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji. Dan bid'ah ini Al-Imam Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitab Qawaidul Ahkam menyebutkan bid'ah ni ada 5 hukum. Haram, kadang-kala dia boleh jadi haram, kadang-kala bid'ah itu boleh jadi makruh, kadang-kala bid'ah itu boleh jadi harus, kadang-kala bid'ah itu boleh jadi wajib, kadang-kala bid'ah itu boleh jadi sunat. Dia balik kepada hukum taklifi. Itu hukum. Dia tidak jadi hukum, Nabi tak buat ni, haram lah. Tak, dia tak jadi hukum. Dia balik dinilai mengikut usulul fiqh. Ulama dinilai, adakah perkara tadi nak letak haram ke, nak letak halal, nak letak wajib ke, nak letak makruh ke, nak letak harus ke ataupun sunat. Dia akan nilai mengikut usulul fiqh. Metodologi cara ulama nak menistibat, nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i Nasirus Sunnah. Tak? Orang kata, Imam Syafi'i ni tak ikut sunnah lah, bertentangan dengan Nabi lah. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri digelar sebagai Nasirus Sunnah, pendukung sunnah Nabi. Tak? Takkanlah Imam Syafi'i membuat sesuatu perkara yang berlawanan dengan sunnah ataupun dengan hadis Nabi. Tak. Tidak sama sekali. Dan Imam Syafi'i terangkan lagi bid'ah yang terpuji yang selari dengan syarak. Manakala bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang bercanggah dengan nas syarak. Jadi yang kita bincangkan tadi, kalau ikut fatwa Selangor ada 10 ke ada 12 perkara khilafiyah yang tidak boleh kita bid'ah sesatkan. Antaranya baca Yasin malam Jumaat. Baca yang terbaru, baca surah Al-Mulk selepas Isyak setiap malam. Kenduri arwah, tahlil kenduri arwah. Menyambut Maulidur Rasul. Banyaklah, banyak. Ada 10 ke ada 12. Jadi kita tidak boleh nak menentang perkara ini kerana apa? Al-ijtihad la yunqidhu bil ijtihad. Ijtihad tidak akan terbatal dengan adanya ijtihad yang lain. Maksudnya apa? Perkara khilafiyah tadi telah menjadi fatwa di Selangor ni, khususnya. Dan dia menjadi satu ijtihad di Selangor dan di beberapa negeri lah. Di Johor, di Kelantan, di mana lagi? Beberapa negeri. Bila mana dah ada ijtihad itu, tuan-tuan, ada ijtihad yang baru. Katakanlah ada ulama yang hebat, yang sampai kepada kalam mujtahid. Dia keluarkan fatwa, dia kata baca Yasin malam Jumaat ni tak boleh, haram. Batal ke tak fatwa Selangor? Tak batal. Dia tidak batal. Patut dimasukkan qawaidul fiqhiyah, al-ijtihad tidak akan terbatal dengan ada ijtihad yang lain. Kita kena faham situ. Itulah dipanggil metodologi ulama ahli sunnah wal jamaah. Cermat ulama ahli sunnah ni. Dan ulama bincangkan masalah perkara yang Nabi tidak buat. Dalam satu tajuk At-Tarku. At-Tarku ni adalah perkara yang Nabi tidak buat ataupun perkara yang Nabi tinggalkan. Yang Nabi tinggalkan.
mengikut kawaidul fiqhiyah at-tarku la yantaju hukman. Tak. Perkara yang Nabi tak buat ataupun perkara yang Nabi tinggal tidak menatijahkan hukum. Maksudnya belum tentu lagi haram. Belum tentu lagi makruh. Ulama kena nilai balik. Tak. Mengikut nas-nas yang ada sama ada haram, wajib, sunat ataupun ikut hukum taklifi yang 5. Ataupun kaedah yang hampir at-tarku la yaqtadi tahrimah. Tak. Benda yang Nabi tak buat, benda yang Nabi tinggalkan, tak. Tidak semestinya menunjukkan hukumnya adalah haram. Sebab tu kita tak boleh nak kata baca Yasin malam Jumaat tu haram, tak. Tak. Berani kalau kita nak kata orang baca Yasin malam Jumaat masuk neraka? Tak. Orang baca Yasin, baca Quran tu masuk neraka? Tak berani, ulama tak berani. Tak. Sebab tu kita kena mengaji, tuan-tuan. Dia tengok YouTube semua tak jadi. Tak jadi. Dia boleh jadi sesat. Nampak hujah macam betul. Tapi tak kena dengan kawaidul fiqhiyah dan usulul fiqh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah betul-betul, kalaulah. Ini panggil jikalau yang mustahil ya, mustahil. Kalaulah perkara yang ditinggalkan oleh Nabi ataupun perkara yang Nabi tak buat, sudah pasti ayat Al-Quran itu berbunyi wa ma atakumur rasul fakhuzu, benda yang Nabi bawa kita kena ikut, wa ma tarakahu wa ma tarakakum anhu fantahu. Mesti Allah Ta'ala sebut dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi ataupun dan apa-apa yang tidak dibuat oleh Nabi, fantahu, hendaklah kamu tinggalkan. Tapi Allah Ta'ala tidak guna taroka. Allah Ta'ala sebut nahakum. Nahakum. Perkataan naha. Dan ulama bahas, tuan-tuan. Kita kena faham ni. Lepas tu orang baca Quran, dia tak mengaji metod, dia boleh sesat juga dalam menterjemah dan juga menghuraikan ayat Al-Quran. Ulama dia bincang dalam Quran ni perkara yang ditegah tu dalam beberapa uslub. Uslub yang digunakan oleh Allah Ta'ala perkataan merujuk kepada haram. Yang pertama, Allah Ta'ala guna sirah an-nahyu, naha, perkara haram, menunjukkan larangan haram. Sebagai contoh yang lain, ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Wala, la, nahyu. Jadi la di situ menegah untuk kita menghampiri zina. Jadi ulama keluarkan istinbat hukum, dah, hukumnya adalah haram. Yang kedua, uslub yang Allah Ta'ala guna dalam Quran, dah, menunjukkan perkara itu haram dilakukan. Allah Ta'ala guna tahrim. Jelas haram. Harama ataupun tahrim. Seperti mana innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja diharamkan ke atas kamu al-maitah, iaitu bangkai. Bangkai. Bangkai ni apa dia? Binatang yang disembelih tidak mengikut hukum syarak. Jadi dipanggil sebagai bangkai. Jadi bangkai ini Allah Ta'ala guna uslub ataupun sirah tahrim menunjukkan haram. Yang ketiga, ulama usul dia cari-cari, dia belak-belak, dia buat kajian dalam Quran. Yang satu lagi adalah sirah yang Allah Ta'ala guna zammul fi'li, celaan ataupun ancaman ke atas sesuatu perkara ataupun sesuatu amal yang dibuatkan oleh seseorang tersebut. Seperti mana? Seperti man ghasya falaysa minna. Nabi sebut man ghasya, sesiapa yang menipu, falaysa minna, bukanlah daripada kalangan kami. Ada falaysa minna menunjukkan haram ataupun celaan ataupun orang kata apa? Nabi nak cerita ni orang hak menipu ni, aku tak mengaku umat. Begitulah fahamnya. Orang yang menipu ni, aku tak mengaku umat. Maknanya menunjukkan menipu itu adalah haram. Jadi tiga ni sahaja sirah ataupun lafaz yang Allah Ta'ala gunakan dalam Quran menunjukkan sesuatu itu hukumnya adalah haram. Tidak ada Allah Ta'ala guna perkataan taroka, meninggalkan. Nabi tinggal perkara tersebut. Nabi tak buat. Tak ada.
Jadi kita kena ikut siapa? Kena ikut ulama usul lah. Pasal mereka ni ikut sunnah Nabi. Mereka lah yang faham Al-Quran. Mereka yang faham hadis. Tak? Kita nak ikut sendiri. Umpama kita nak minum daripada jug. Ambil jug, gok. Boleh tak? Habis tu pun habis. Lecong habis baju. Kita mesti tuang air tadi daripada jug, tuang dalam gelas, kita akan minum. Jadi itulah umpamanya kita memahami agama ini melalui siapa dia? Ulama lah. Al-ulama warasatul anbiya. Kita ikut juluju ulama. Kenapa? Ulama yang belajar dengan ulama yang belajar dengan ulama sampai kepada salafus salih, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in dan sampai kepada sahabat, kemudian sampai kepada hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situ kena duduk. Baik, kat mana tadi? Jauh. Jadi nampak tuan-tuan, perkara yang Nabi tak buat bukan menentukan hukum haram, tidak. Dia kena tengok juga. Baik, balik pada kitab. Kerana segala larangannya adalah larangan Allah dan tiap-tiap larangan ada hikmahnya dan ada pula faedahnya. Bila mana Allah Ta'ala melarang kita melakukan sesuatu perkara, rupa-rupanya sebenarnya ada faedah dia. Allah Ta'ala larang kita minum arak. Kenapa? Kerana hifzul aqli. Kerana Allah Ta'ala nak supaya kita boleh menjaga akal kita. Kalau kita minum arak, kita mabuk. Tak? Bila mabuk tuan-tuan, kita hilang akal, kita akan melakukan sesuatu di luar batasan seorang manusia yang berakal. Tak? Apa dia? Kita bawa kereta melulu, langgar orang, habis langgar benda. Tak? Kita tengok perempuan, dah mabuk. Tak? Kita pergi terekam, kita berzina dan sebagainya. Wal'iyazbillah. Maka Allah Ta'ala larang sesuatu perkara, ada hikmah dia. Dan larangan agama ialah larangan Allah dan Rasulnya. Larangan agama ini adalah larangan Allah dan juga larangan daripada Rasul. Larangan itu ada bermacam-macam. Ada yang berkenaan agama, iaitu dengan meninggalkan ibadah dan taat apa yang berkaitan dengan peribadi. Iaitu jangan minum segala yang memabukkan dan jangan membunuh diri. Ini libat kepada diri sendiri. Larangan dia adalah jangan kita minum perkara yang memabukkan dan juga jangan kita putus asa sehingga kita membunuh diri. Wal'iyazbillah. Dan yang ada berhubungan dengan harta benda, iaitu jangan mencuri, menyamun dan jangan membinasakan wang rakyat, wang mana? Wang ringgit. Jangan membinasakan ataupun membazir, memboros wang ringgit. Itu merujuk kepada harta benda. Hifzul mal. Dibalik kepada apa dia? Prinsip-prinsip syariat. Maqasid syar'iyah. Dan ada pula yang bertalian dengan masyarakat. Ini banyak ni hubungan kita dengan masyarakat ni. Iaitu jangan melakukan segala sesuatu yang menyebabkan permusuhan dan pergaduhan. Jangan buat. Tak. Hatta walau benda yang kecil sekalipun, jangan buat. Kita kadang-kadang panah barang kita, jiran tersalah parking depan rumah, makan sikit je jalan. Kalau kita buka gate nak keluar lepas pun, tapi saja nak cari gaduh. Tak. Ataupun pasu bunga ditiup angin, ribut, terbalik, belah jiran. Terbalik. Jadi bila nak keluar kereta, pasu bunga, bergaduh. Ada. Dan juga isu-isu yang kecil lah, isu kucing. Jadi kita jangan buat perkara-perkara yang boleh membawa kepada pergaduhan. Jadi nak jaga hubungan ni wajib. Hubungan dengan manusia ni wajib. Hubungan dengan Allah Ta'ala dah semestinya. Hubungan sesama manusia ni, kalau kita tak mampu untuk bela kucing mengikut syarak, baik tak payah bela. Senang. Baik tak payah bela. Baik, kita bagi laluan pada azan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita ambil sikit lagi. Demikianlah segala larangan itu ditegah Rasulullah dan diwajibkan tiap-tiap orang supaya menghormati sepenuhnya larangan tersebut. Jadi, apa yang Nabi tegah itu adalah perkara yang haram, perkara yang maksiat, perkara yang jahat, mengikut saluran ataupun ikut syarak, itulah yang wajib kita jauhkan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Jadi balik kepada perbincangan kita berkaitan dengan at-tarku, perkara yang Nabi tinggal ataupun perkara yang Nabi tak buat itu, dah. Jadi ulama fiqh mereka mengambil pendekatan membuat analisis terhadap sesuatu permasalahan. Barulah mereka akan mengeluarkan sesuatu hukum yang betul dan tepat, mengikut syarak. Dan untuk pengetahuan semua, bahawasanya kata Ustaz Fawaz Faldina, antara orang yang pakar usul fiqh di Malaysia ni, Darul Ifta', dia mengaji Darul Ifta' di Mesir. Darul Ifta' ni dia tempat pengajian, dia mengaji cara nak macam mana nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Darul Ifta' Mesir. Darul Ifta' ni tempat nak mengeluarkan fatwa. Jadi dia kata, hasil kajian dia, rupa-rupanya pada tahun 1000 Hijrah, ulama fiqh telah mengumpulkan masalah-masalah yang timbul pada tahun tersebut mengandungi
1,200,000 permasalahan yang perlu diijtihadkan. Apa dia? Apa dia maksud ijtihad? Masalah yang tidak ada hukum secara qat'i daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Menyebabkan ulama perlu kumpul masalah tadi, berijtihad. Dah. Mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada ataupun menggunakan kaedah usul fiqh terhadap masalah-masalah tadi. 1.2 juta pada tahun 1000 Hijrah. Sekarang ni 1444. Tak tahu. Mungkin ada ulama lagi yang terkini yang buat kajian yang mengumpulkan berapa juta dah sekarang ni yang permasalahan yang diperlukan kepada ijtihad. Perlukan kepada ijtihad. Dah. Kalau hukum masalah yang timbul itu ada hukum daripada Al-Quran dan hadis, senang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila mana perkara itu tidak ada, kerana apa? Kerana telah berlalunya zaman. Zaman dah berubah. Zaman makin moden, makin canggih. Dan semestinya masalah-masalah yang timbul tu tak sama dengan masalah yang ada pada zaman Nabi dan juga zaman salafus salih. Maka tugas ulama fiqh inilah, ulama usul fiqh inilah yang memain peranan yang besar dalam dunia Islam. Mereka mengumpulkan masalah-masalah dan mereka ijtihad. Adakah semua orang boleh ijtihad? Tak. Al-Jurjani, Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat bila kata mazhab, maqalat imam. Apa dia? Perkataan imam. Siapa dia? Mujtahid. Orang yang sampai kepada level mujtahid, dia nak buat mazhab sendiri, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tapi berapa orang yang ada zaman ni sampai kepada peringkat mujtahid? Tak ada. Semua ulama-ulama yang ada sekarang ni mereka lebih tawaduk dan mengikut mazhab-mazhab yang ada. Umpamanya mazhab yang muktabar, mazhab yang 4. Sama ada mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Tak nampak rantaian pengajian itu sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Jadi kita tidak boleh nak mengatakan aku tak mahu bukan mazhab. Ambil tiru pada Quran dan hadis. Itu mazhab dia. Adakah dia mampu untuk mentafsir, menghuraikan sesuatu hukum daripada hadis dan Al-Quran? Tak mampu. Bahasa Arab pun tunggal langgang. Bahasa Arab tunggal langgang. Nak faham Al-Quran dan hadis. Jadi batu ulama-ulama yang besar, mereka mengikut sahaja metod-metod ataupun usul-usul daripada 4 mazhab yang muktabar. Lebih senang. Contoh kita nak masuk hutan. Sebagai contoh, sebagai penutup. Kita nak masuk hutan. Hutan ni, kalau kita tebas sendiri, berapa lama makan masa? Dengan kita tak tahu apa benda pokok yang ada dalam tu, apa benda binatang buah, binatang berbisa yang ada dalam tu, kita tak tahu. Tapi kalau kita dah masuk hutan, kita ikut trek yang dah dibuat oleh ulama, ikut je akan sampai ke kemuncak. Nak daki. Ikut trek je sampai ke kemuncak. Begitulah umpamanya mazhab. Kita ke mazhab, ulama dah buat comel dah. Jalan cantik dah. Trek yang cantik dah. Sampai dah kepada yang kita tuju, sampai. Maka kita ikut trek itu saja. Kita tak perlu bersusah payah nak cari parang hok tajam, nak cari chainsaw, nak tebang pokok, berpeluh-peluh. Itu pun belum tentu lagi selesai, belum tentu lagi sampai. Begitulah ibaratnya kita berpegang kepada mazhab. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung insyaAllah. Kemudian Rasulullah menyatakan selanjutnya, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.